Boleh. UTK. Nampak tak? Kita tak kata dia salah, tapi dia syaki. Orang biasa tak buat. Kalau betul lah kes ini berlaku, maknanya tuan-tuan sekalian, macam mana orang dia baik kalau penguat kuasa sendiri tak jadi baik? Orang tak buat, tembok pergi bunuh letup tuan-tuan, dia boleh buat, hancur kecah mayat tu. Allah, tuan-tuan sekalian, ini balak daripada Allah. Yang Allah Ta'ala buat ini untuk apa? Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka merasai kesan daripada apa yang mereka buat, menghalang kerja agama, menjadi orang suruhan untuk menghalang kerja agama, agar mereka kembali semula kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang kita nak sebut pada malam ini, korban yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim ialah bertujuan untuk mengangkat dan memertabatkan agama. Kalau kita buat korban, agama tak mengangkat, pengorbanan itu tidak melambungkan kita untuk menegakkan agama, pengorbanan kita hanyalah sekadar korbankan lembu, korbankan kambing, korbankan kebau, tetapi tuan-tuan sekalian tiap membentuk matlamat kepada korban, iaitulah takwa. Yang kedua, korban memberikan satu isyarat melalui penukaran daripada anak dia Ismail kepada kibas, nak menunjukkan bahawa perintah Allah tidak menzalimi makhluk dia. Cuma makhluk dia saja yang tidak ada iman mensyaki perintah Allah ini menzalimi dia. Maka kembalilah kepada iman, kerana tuan-tuan sekalian, perintah Allah Ta'ala ini menuntut iman untuk kita buat. Dan yang paling akhir, bahawa manusia dia akan balik semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya sekarang tuan-tuan sekalian, apakah kita benar-benar menghayati pembalikan kita kepada Allah? Kadang-kadang kita ni sanggup buat apa saja kerana kita takut mati. Pergi hospital, doktor kata pak cik ni kolesterol tinggi, jadi kena jogging. Dia pun bangun pukul 4 subuh, bangun dah jogging sampai subuh tidur. Maknanya dia takut mati, tapi tak takut lepas mati. Jadi tak perlu kita takut pada mati. Kenapa? Mati ni mu takut pun mu mati juga. Tapi lepas mati itulah, kerana lepas mati itu tak ada lagi kematian selepas itu. Persoalannya, apakah kita telah bersedia untuk berdepan dengan kematian ini? Itulah sekadarnya pada malam ini. Sebagai pengisian yang saya kira jauh daripada apa yang tuan-tuan hajati, tetapi paling kurangnya tuan-tuan sekalian, Islam satu agama yang Allah Ta'ala turunkan bersesuaian dengan masa ketiga apa sebagainya. Sebab itu apa yang kita nak kecek, kita kena berikan bagaimana Islam melihat sesuatu perkara. Biar orang tengok Islam itu dia bukan sembahyang, puasa, zakat, haji saja, tetapi Islam membentuk cara hidup. Orang yang jauh daripada cara hidup Islam, ianya akan rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Dari sekadar itu dulu untuk malam ini tuan-tuan sekalian. Minta maaf banyak-banyak, terkasar bahasa, terlanjur perkataan. Kadang-kadang saya ni suara saya kuat, bukan saya marah tuan-tuan, cuma kadang-kadang geram. Dan kalau saya marah pun siapa peduli dengan saya? Tak apa tuan-tuan sekalian. Yang kita nak, jangan sampai Allah Ta'ala marah ke kita. Bila Allah Ta'ala marah ke kita, kita buatlah apa juga, tak ada gunanya lagi dalam kehidupan kita ini. Begitu juga saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha, dan tahniah kepada yang berniat untuk melaksanakan korban. Mudah-mudahan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan bagi yang tidak berkemampuan nak berkorban, buatlah amalan-amalan lain, terutamanya berpuasa. Tuan-tuan sekalian, terutamanya pada Yaumil Arafah. Kerana Nabi SAW menyebut orang-orang yang puasa pada Yaumil Arafah ini, dia akan diampunkan oleh Allah dosanya hak sebelum dan juga dosa hak depan. Tuan-tuan sekalian, jadi maknanya jangan pula kita kata bila dah ampun kita ni pakat buat belakang. Dah ampun dah, puasa hari tu depan pun ampun, belakang pun dah ampun, kita ronggeng habis. Enggak, itu Nabi nak gambarkan bahawa pahalanya besar. Bagi yang tak mampu korban, buat hak puasa ni. Ada boleh belakang puasa, ada hak boleh berkorban, kita korban. Hak tak boleh, kita buatlah amalan-amalan yang lain. Jangan kita biarkan 10 awal terakhir Zulhijjah ini berlalu tanpa sebarang zikir dan amalan kepada Allah, tuan-tuan sekalian. Dan sebagai akhirnya, tuan-tuan sekalian, ada satu buku yang ditulis oleh Abdullah Qari yang berceritakan tentang bagaimana roh anda dicabut dan pedihnya atau enaknya semasa kita duduk dalam kubur. Buku ini membawakan hadis-hadis tentang bagaimana keadaan manusia dia jadi ketiga mana nyawanya dicabut, tuan-tuan sekalian. Pedihnya nyawa dicabut, tuan-tuan sekalian, sampai Nabi SAW sendiri pun bila ditanya, bila cerita, maka dia kata pedihnya, sakitnya, tuan-tuan sekalian. Sampai Aisyah kata, kalau aku mendengar ada orang mengatakan pedihnya, sakitnya nak mati, aku percaya, dia kata, kerana Rasulullah SAW sendiri pun aku tengok dia begitu sakit, juga berasa sakit ketika nyawanya dicabut oleh malaikat di atas perintah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila kita baca ini kita ingat bahawa kalau Nabi yang begitu hatinya tak pernah lupa ke Allah pun sakit nak mati, bagaimana kita yang banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kita makan rezeki Allah, kita lupa pada yang beri makan pada kita. Kita minum air pemberian Allah, kita lupa pada Tuhan yang beri air pada kita. Kita pakai baju yang Allah Ta'ala beri, kita lupa pada yang beri baju pada kita. Kita seduh udara dia, kita lupa yang beri udara pada kita. Maka tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyindir kita dalam satu hadis kursi. Allah Ta'ala kata, sampai bila kamu nak lupakan aku, sedangkan aku tak pernah mewajibkan perkara itu kepada kamu. Sampai bila kita nak lupa ke Allah? Allah Ta'ala kata, sedangkan aku tak wajibkan lupakan aku padamu. Jadi sampai bila mu nak lupa ke aku? Mu lupa ke aku, mu balik ke aku. Mu tak ingat ke aku pun mu balik ke aku. Maka mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pertemuan kita. Qul amin wa antum bi khair. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fayafazal mustaghfirin wa yanajat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buku ni harga dia Rp6 deh.